Alah, tak dapat sampai. Dikit lagi berapa jam je ni, tak siap lagi assignment-nya. Call Fazana kejap dah. Hello, Fazana. Kita nak luarkan something now dekat Fazana. Wah, ini macam ni lah. Awak okey tak? Kita sekarang kan tengah rasa down sangat. Yelah sebab kelas online ni. Maybe sebab kita first year kan. Tak adalah ramai sangat kawan lagi. Belum cakap pasal assignment lagi. Assignment dah lah banyak. Due pula kejap je. Manalah sampai nak buat kan. Kadang apa yang lecturer ajar dalam kelas, kita faham dalam kelas je. Time nak buat kita tak faham. Itulah. Nasib baik kita kenal Fazana. Fazana banyak tolong kita. Kadang kita rasa macam tak ada semangat dah nak belajar. You know, saya alami perkara yang sama juga. It's okay. Kita boleh tangani benda ni sama-sama lah. So, macam ni. Okay. First, kita kan baru bersih kat sini. Memanglah kan akan ada masalah macam ni. Aku tak akan edit banyak perkara lah lepas ni. Edit tak kan. So, apa pun, mesti positif. Apa yang awak tahu, awak boleh terus direct tanya saya. InsyaAllah yang boleh bantu saya bantu. Apa yang awak ingat kita datang sini hanya satu tujuan kan. Tujuan dia ingat balik lah. Sebab kita kat sini. Sebab kita nak pandai ya, and nak improve kita punya skills di sini. So, awak jangan down. Saya ada nak stay positif. Thank you lah Fazana sebab dah bagi advice kat kita. Terima kasih. Kita rasa okey sikit. Okay lah. Kita nak sambung buat assignment. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang etika pengendalian stres dalam kalangan mahasiswa. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk pertama sekali menganalisis tahap serta faktor berlakunya stres dalam kalangan mahasiswa. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti cara pengendalian stres yang efisien. Dan ketiga, mengkaji kesan pengendalian stres yang tidak betul. Seterusnya adalah persoalan kajian. Pertama sekali, apakah tahap stres serta faktor berlakunya stres dalam kalangan mahasiswa? Yang kedua, bagaimanakah cara pengendalian stres yang efisien? Dan yang ketiga, apakah kesan daripada pengendalian stres yang tidak betul? Seterusnya adalah kepentingan kajian. Terdapat 4 kepentingan kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti faktor tekanan kerja dan juga tahap dan juga paras tekanan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi berdasarkan status pengajian mereka. Yang kedua adalah seperti mana yang kita tahu, majoriti daripada mahasiswa dan mahasiswi pada masa sekarang belajar secara atas talian disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi kita ingin tahu bagaimanakah norma baharu ini memberi kesan kepada tahap stres mereka. Yang ketiga adalah untuk mengarah cara pengendalian stres kepada mahasiswa dan mahasiswi yang belajar di universiti. Dan yang keempat adalah untuk memberi panduan kepada mahasiswa dan mahasiswi tentang cara mengenal pasti punca, simptom dan juga cara pengendalian stres. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu tahu apakah itu stres. Yang pertama sekali, stres adalah desakan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang individu berdasarkan peristiwa yang mereka hadapi. Yang kedua, stres merupakan tekanan emosi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, stres boleh berlaku secara emosi ataupun fizikal. Yang keempat, stres berlaku akibat perubahan luaran atau dalaman yang melebihi kemampuan atau kebiasaan seseorang individu. Seorang pakar endokrinologi Hungaria, Kanada bernama Hans Hill melakukan kerja ilmiah penting dan mengkaji tindak balas hipotetik organisma terhadap stres. Berikut merupakan simptom stres yang popular dalam kalangan mahasiswa. Yang pertama adalah sering lupa dan sukar untuk fokus. Yang kedua adalah insomnia ataupun masalah sukar untuk tidur. Yang ketiga adalah emosi yang tidak stabil. Yang keempat adalah sakit kepala. Yang kelima, sistem penghadaman yang terganggu. Seterusnya, simptom-simptom lain termasuk mempunyai perasaan tekanan, mudah bersedih atau tersentuh, perut tidak selesa akibat gementar, tidak bersemangat dalam melakukan aktiviti harian atau tugasan,
Dan terakhir adalah perasaan bimbang yang terlampau. Kajian ini dilaksanakan menggunakan kaedah soal selidik yang merangkumi soalan dan juga penyataan yang dikemukakan kepada responden sebagai sampel kajian. Soal selidik kami dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama adalah profil responden. Bahagian kedua adalah tahap stres mahasiswa. Bahagian ketiga adalah faktor berlakunya stres dalam kalangan mahasiswa. Dan bahagian keempat adalah cara mereka mengendalikan stres. Soal selidik kami berjaya memperoleh 30 orang responden. Seramai 30 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi Malaysia telah terlibat dalam kajian soal selidik ini. Majoriti responden yang terlibat adalah merupakan golongan yang berumur daripada 19 tahun sehingga 25 tahun. Hal ini kerana kebanyakan orang dalam lingkungan umur ini mengalami masalah stres apabila melanjutkan pelajaran di universiti. Daripada jumlah 30 orang responden, majoriti responden merupakan perempuan iaitu sebanyak 29 orang. Oleh hal yang demikian, hanya seorang responden merupakan lelaki. Daripada jumlah 30 orang responden, kita boleh dapati bahawa majoriti responden adalah beragama Islam iaitu sebanyak 28 orang. Lagi dua orang responden adalah beragama Buddha dan beragama Kristian. Daripada jumlah 30 orang responden, majoriti responden iaitu sebanyak 26 orang adalah berbangsa Melayu. Empat responden yang terdiri masing-masing berbangsa Cina, berbangsa Kedayan, berbangsa Melanau dan berbangsa Iban. Daripada jumlah 30 orang responden, majoriti responden yang terlibat merupakan mempunyai tahap pendidikan sarjana muda iaitu sebanyak 25 orang. Manakala 5 orang responden mempunyai tahap pendidikan STPM, matrikulasi ataupun asasi. Akhir sekali, tiada responden yang mempunyai tahap pendidikan SPM ke bawah, diploma, sarjana dan doktor falsafah. Graf di sebelah menunjukkan secara ringkas min tahap stres responden mengikut soalan. Soalan-soalan yang diberikan adalah berkaitan dengan simptom-simptom stres yang dialami oleh responden. Daripada graf di sebelah, kita boleh mendapati bahawa kebanyakan soalan memperolehi min dalam lingkungan 1 hingga 2 yang menunjukkan sedikit stres. Catatan telah menunjukkan peratusan keseluruhan jumlah responden yang mengalami berbagai tahap stres. Sebahagian besar iaitu 36% mengalami simptom stres. Kemudian diikuti dengan simptom sedikit stres iaitu sebanyak 32%. Pecahan ketiga besar merupakan simptom sangat stres iaitu sebanyak 24%. Pecahan yang paling kecil iaitu simptom tidak stres iaitu sebanyak 8%. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa sejumlah 92% daripada jumlah responden mengalami sekurang-kurangnya mengalami simptom sedikit stres. Okey, jadi hasil kajian pun juga menunjukkan majoriti responden mengalami stres yang disebabkan oleh berbagai perkara. Graf bar di sebelah telah menunjukkan berbagai aspek yang menyebabkan berlakunya stres. Daripada hasil kajian kita boleh mendapati bahawa kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi mengalami masalah stres dalam aspek akademik iaitu min yang diperoleh sebanyak 3.8. Hal ini kerana mahasiswa dan mahasiswi bimbang tidak dapat memperolehi keputusan yang baik dalam peperiksaan. Selain itu, tugasan yang terlalu banyak, masa untuk menyelesaikan tugasan tidak mencukupi boleh menjadi salah dua faktor yang menyebabkan faktor akademik yang menyebabkan berlakunya stres. Selain itu, disebabkan oleh wabak COVID-19, pembelajaran telah diadakan secara atas talian. Maka sekelintir mahasiswa dan mahasiswi tidak dapat memahami ilmu yang telah disampaikan oleh pensyarah menyebabkan mereka berasa tertekan. Manakala aspek peribadi memperolehi min yang kedua tinggi iaitu sebanyak 3.2. Hal ini kerana individu telah mengejar kesempurnaan secara keterlaluan dan mengharapkan pengiktirafan dan harapan orang lain. Jadi menyebabkan mereka berasa tertekan. Selain itu, sekiranya
individu tidak dapat tidak jelas dengan objektif yang ingin dicapaikan oleh diri sendiri, boleh menyebabkan mereka mengalami masalah stres. Selain itu, aspek keluarga memperolehi min sebanyak 3.17. Hal ini kerana ibu bapa tidak memahami pendapat anak, boleh menyebabkan anak merasa tertekan. Ibu bapa yang meletakkan harapan tidak realistik dan membanding-bandingkan kebolehan anak-anak dengan orang lain boleh menyebabkan anak merasa tertekan. Ibu bapa yang mengkritikkan anak tanpa memberi dorongan boleh menyebabkan anak mengalami masalah stres. Konflik antara ahli keluarga pun boleh menjadi salah satu faktor aspek keluarga yang menyebabkan berlakunya stres. Seterusnya ialah aspek kewangan yang mendapat min sebanyak 2.87. Hal ini kerana sekiranya individu tidak dapat bijak menguruskan perbelanjaan dengan baik, mereka akan merasa tertekan. Selain itu, wang yang tidak mempunyai wang yang cukup untuk yuran pembelajaran boleh menjadi salah satu faktor aspek kewangan yang berlakunya stres dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Akhir sekali, aspek rakan sebaya mendapat min yang paling rendah, iaitu sebanyak 2.67. Hal ini kerana individu mengalami masalah stres dalam aspek rakan sebaya kerana rakan sebaya mendapat keputusan yang lebih baik daripada diri sendiri. Selain itu, individu akan berasa tertekan sekiranya tidak membuat kawan baru di kawasan di persekitaran yang baru. Akhir sekali, individu yang tidak dapat menguruskan hubungan persahabatan dengan baik boleh menjadi salah satu faktor aspek rakan sebaya yang menyebabkan berlakunya stres. Seterusnya adalah peringkat menangani stres. Terdapat 4 peringkat utama dalam proses menangani stres. Peringkat pertama adalah peringkat persediaan. Peringkat ini adalah di mana seseorang individu itu membuat persediaan kendiri dari aspek fizikal, psikologi dan juga tingkah laku bagi menangani stres. Peringkat ini adalah di mana seseorang individu itu sedar bahawa mereka mempunyai simptom stres. Seterusnya, peringkat kedua adalah peringkat membuat keputusan. Peringkat ini adalah di mana individu tadi yang sedar bahawa mereka mempunyai simptom stres membuat keputusan untuk menangani stres tersebut. Antara tindakan yang dapat dilakukan di dalam peringkat ini adalah dengan mengambil ujian DASS, Depression Anxiety Stress Skill, di mana ujian ini dapat menapasti tahap stres individu tersebut. Seterusnya, peringkat ketiga adalah peringkat tindakan. Peringkat tindakan adalah peringkat di mana seseorang individu itu mengambil langkah pencegahan bagi menangani stres tersebut. Antara tindakan yang dapat dilakukan adalah bersenam, berjumpa dengan pakar ataupun menyelesaikan masalah yang membuatkan mereka stres pada awalnya. Sebagai contoh adalah jika seseorang itu stres dari aspek kewangan, mereka boleh mempelajari cara pengurusan wang yang lebih efisien supaya mereka tidak lagi stres dari aspek kewangan. Peringkat ini penting kerana supaya stres mereka tidak berlanjutan dan menjadi lebih teruk. Seterusnya adalah peringkat keempat, iaitu peringkat pengekalan. Peringkat ini adalah di mana seseorang individu itu meneruskan kesungguhan mereka bagi menangani stres tersebut. Kami telah menjalankan kajian soal selidik tentang cara untuk menghilangkan stres. Daripada jumlah 30 orang responden, seramai 28 responden, iaitu majoriti responden, menghilangkan stres mereka melalui mendengar muzik. Suara yang merdu dan lembut boleh menjadi terapi kepada stres kerana mendengar muzik boleh memelihara kesihatan mental dan merangsang emosi positif kepada otak kita. Seterusnya, seramai 20 orang responden berpendapat bahawa tidur yang mencukupi boleh menghilangkan stres. Secara amnya, orang dewasa digalakkan mengambil 6 hingga 8 jam sehari untuk tidur dan berkualiti. Tidur yang mencukupi dan berkualiti boleh menstabilkan emosi kita dan meredakan tekanan. Selain itu, sebanyak 15 orang responden akan berkongsi masalah mereka apabila menghadapi masalah stres. Mereka lebih cenderung berkongsi masalah dengan orang yang rapat dengan mereka dan lebih dipercayai oleh mereka, seperti ibu bapa dan rakan.
Hal ini kerana mereka akan mengambil berat terhadap kita dan memberi cadangan yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Okay, seramai 14 orang responden menghilangkan stres mereka dengan beribadat. Dengan sembahyang secara ikhlas, kita boleh mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Al-Quran juga digalakkan untuk dibaca untuk memperolehi sokongan emosi dan meredakan tekanan. Manakala seramai 13 orang responden menghilangkan stres mereka dengan melepaskan perasaan secara lisan seperti menangis, menjerit dan menyanyi. Dengan ini kita dapat membuang fikiran yang negatif. Hal ini kerana sekiranya kita sentiasa memendam perasaan yang tidak baik maka kesihatan kita akan terjejas. Di samping itu, seramai 11 orang responden berpendapat bahawa pemakanan yang seimbang dapat mengurangkan stres dan menjaga kesihatan mental. Contohnya, pengambilan kafein yang berlebihan boleh meningkatkan stres, mengurangkan tumpuan semasa kita bekerja ataupun belajar dan mengganggukan kualiti tidur. Cara melancong telah dipilih oleh 7 orang responden sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stres. Semasa kita melancong, kita dapat melapangkan fikiran dan mencari ketenangan jiwa. Oleh itu, kita dapat meredakan tekanan. Selain itu, seramai 3 orang responden membebaskan stres mereka secara penulisan, iaitu dengan menulis diary. Hal ini kerana diary boleh menjadi pendengar yang setia selama 24 jam. Oleh itu, melalui menulis diary, kita dapat mengenali diri sendiri dan dapat mengawal emosi. Sekali, tiada responden yang menghilangkan stres mereka melalui mencari bantuan profesional seperti counselling. Hal ini kerana kebanyakan responden kita tidak mempunyai tahap stres yang sangat serius. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, stres merupakan suatu perkara yang perlu ditangani secara baik dalam masa yang singkat. Hal ini dikatakan demikian kerana stres adalah salah satu masalah yang melibatkan kesihatan mental seseorang individu. Kesihatan mental yang tidak dirawat akan menyebabkan seseorang mengalami masalah personaliti, ketidaksamaan bahan kimia di dalam otak dan keabnormalan otak. Tuntasnya, pada era permodenan ini, kebanyakan mahasiswa yang melanjutkan pelajaran mereka di peringkat universiti mengalami masalah stres yang teruk. Oleh itu, sebagai seorang individu yang boleh berfikir, kita perlulah menangani stres. Sekian, terima kasih.